Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat mengenali Allah dari sisi Allah hingga kita tidak was-was lagi dan kita yakin, hakul yakin wa kamalul yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga kan kita tidak ada lagi merasa ada keakuan diri dan kita tidak mau lagi merasa ada keakuan diri. Kita sentiasa mengesakan Allah dan sesungguhnya dialah yang sebenar-benarnya mengesakan dirinya sejak azali, abadi, awal, akhir, zahir dan batin. Dialah segala-galanya esa dengan mengesakan dirinya sendiri. Alhamdulillah, maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mencurahkan kepada kita hidayah di sisi Allah. Maka kita mohon kepada Allah supaya kita ini dapat menyempurnakan segala hidayah-hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita mohon benar-benar kefahaman yang di sisi Allah supaya kita tidak was-was lagi dengan Allah hingga kan hilang rasa keakuan diri kita yang wujud hanya keesaan Allah semata-mata. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini, pagi di bulan Rabiul Awal, di bulan hari kelahiran kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita setiap hari-hari apapun semuanya adalah hari yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala selagi kita merasakan dialah mengesakan dirinya sendiri hingga hilang keakuan diri kita. Itulah hari-hari yang penuh dengan berkat. Tetapi sekiranya hari yang baik sekalipun kita tidak merasakan dapat mengesakan Allah, maka tidaklah itu menjadi sempurna hari itu. Sebabkan kitalah yang menentukan antara hari-hari itu sentiasa hari-hari yang penuh dengan berkat, iaitu bergantung kepada keadaan diri kita ini. Adakah kita benar-benar mengesakan Allah? Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah, kefahaman demi kefahaman yang diberikan kepada kita daripada lintasan-lintasan kesucian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita rasai apabila kita buangkan benar-benar keakuan diri kita. Sekiranya benar-benar kita membuangkan keakuan diri kita, maka kita berada di dalam tauhid ataupun berada di dalam keadaan dialah mengesakan dirinya sendiri. Inilah yang manis tiada pahit. Maka itulah yang tetap diminta oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, supaya hatinya, supaya dirinya sentiasa berada dalam keadaan istiqamah, iaitu sentiasa mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Itu dinamakan istiqamah pada sisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Memang benar apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tak lain, hidup kita ni yang bila manis adalah apabila kita sentiasa mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqamah, menjaga
supaya hilang keakuan diri kita dan kita mengesakan sebenar-benar Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini mari kita menyemak kembali kehidupan kita yang lepas. Ya, kehidupan kita yang lepas semuanya adalah qada dan qadar, ketentuan baik dan buruk. Semua itu adalah mengesahkan kisah-kisah, iaitu Allah nak mengesahkan tentang dirinya. Dan juga nanti apabila kita faham bahawa semua itu adalah yang lepas-lepas itu adalah kisah-kisah yang Allah telah tentukan, maka ke depan kita ini juga harus kita meyakini bahawa setiap sesaat ke depan kita ini juga diperjalankan asra oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kebahagiaan akan kita kecapi. Sebab kita ke depan sesaat ni kita pun tak mampu. Tak mampu nak menghadapi sesaat ke depan ni tanpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apa akan berlaku ke depan kita ini sesaat ataupun nafas kita naik dan turun berhenti, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya yang dikatakan penyerahan benar-benar, penyerahan total, penyerahan keseluruhan. Barulah benar kita akan dapat merasakan, benar-benar kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam kehidupan kita ini banyak yang kita melanggar ataupun kita berbalah-balah, tetapi kita tidak sedar kita telah berbalah-balah. Sesuatu yang Allah Ta'ala tentukan, maka kita memprotes dengan cara iaitu kita menafikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kita kata kita yang boleh melakukannya. Contohnya kita bangun pagi, kita seolah-olah kita bangun tu sebab kita telah menentukan bahawa kita bangun daripada tidur itu. Kita tidak merasakan bahawa kita bangun tidur, dia menentukan pukul berapa, maka kita merasakan dialah yang menjaga kita, membangkitkan kita daripada tadi kita tidur, maka dia menghidupkan kita balik. Selepas kita tidur tadi kita mati, kita tak merasakan situ. Tapi kita merasakan seolah-olah bila bangun, kita nak ke sini, kita nak ke sana, kita memikirkan. Selalu dalam kehidupan kita. Jadi kita nak ubah. Selagi kita tidak ubah mentaliti atau cara kehidupan kita itu, selagi itu kita tidak merasakan benar-benar berkehidupan dengan Allah. Yang kata Sayyidina Abu Bakar, nak istiqamah, nak tetap. Setiap saat nak tetap kita rasakan dialah yang mengontrol kita. Bukan kita yang mengontrol diri kita, tetapi Allah yang setiap detik dan setiap nafas turun dan naik, Allah yang mengontrol kita. Barulah benar-benar kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita merasakan benar-benar hidup ini cerita Allah. Allah nak menceritakan tentang dirinya, tentang kisah-kisah dirinya kepada maknanya semua sekalian alam ini, menunjukkan cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah hendak ceritakan. Ini jelas. Kalau kita dapat duduk di maqam ini, maka kita dah berada, maknanya sekalian alam ini maknanya berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang kita nampak, setiap yang kita dengar, setiap yang kita rasakan, setiap yang kita ke mana pun dibawa, tetap kita nampak semua keagungan, iaitu kekuasaan Allah, keesaan Allah. Semua kita rasakan dia semata-mata. Kita tidak ada lagi rasa yang lain, ataupun kita tak ada lagi rasa keakuan diri kita. Bahagia, tenang, sakinah, kita mendapat sakinah apabila kita dapat duduk di situ. Berbanding dengan kebanyakan daripada kita tersilap, kita menampakkan sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ni, kita selalu memikirkan ganjaran, kehendak-kehendak. Kita tertipu, kita terhayal di situ.
Jadi apabila sesuatu yang kita buat, kita tidak nampak, tidak rasakan Allah. Sebab ada keakuan diri, sebabkan kita hendakkan sesuatu yang selain daripada Allah. Kita nakkan ganjaran, kita nakkan upah, kita nak balasan. Itu menunjukkan masih lagi kita jahil tentang Allah. Sebab kita masih lagi rasakan yang lain tu lebih mustahak, yang lain tu lebih nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nak ubah mentaliti kita. Kalau tak ubah sekarang, memang akan banyak. Banyak kita melihat sekarang ni manusia-manusia yang melakukan yang dikatakan tadi amalan-amalan yang mempersekutukan Allah. Menduakan, iaitu dia nak hak dia, Allah pun dia nak, hak dia pun dia tak boleh. Dia tak boleh ada dua. Dia tetap kemanisan dengan Allah tu, berhidupan dengan Allah tu, qarib, dekat dengan Allah tu, makna tak ada keakuan diri tu dekat. Tapi kalau ada lagi kita punya kehendak, kita pergi jumpa Allah dan Allah pun nak, kehendak kita pun kita nak, maka menunjukkan ada dua, maka wala yusyrik bi'ibadati rabbi. Tetap juga Allah mengatakan jangan mensekutukan aku dalam ibadah. Tetap kita akan dengar perkataan yang Allah akan sebut, wala yusyrik bi'ibadati. Tapi kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak dengar perkataan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang kita dengar dalam ibadah kita, apa yang aku perlu dapat ganjarannya aku. Aku dah buat amalan sedekah ni, berapa balasan Allah nak bagi. Sekejap lagi dapat apa ni, banyak ni kalau aku dah buat ni. Allah tu waktu tu di mana kita? Jadi cuba kita memikirkan. Memikir sejenak tu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Jadi kita fikirkan untuk semana kita nak mengesahkan Allah betul-betul. Tadi masih lagi kita ada dua lagi, ada unsur-unsur lagi selain daripada Allah. Mana ada dua pun tak boleh. Kita ni suruh esa, tunggal, dia. Tapi kita ada kita lagi. Maknanya bagaimana nak dapat kesempurnaan tu, tidak ada jalan. Kita harus betul-betul menafikan hawa nafsu kita, kehendak kita. Nafikan betul-betul. Kita bukan lagi buat sesuatu tu mengharapkan balasan ni. Bukan saya kata balasan tu tak ada. Tapi kita tak mengharap. Harapan kita adalah demi wajah ilahi anta maksudi waridhoka mahabbataka wabi ma'fir. Tuhanku, harapanku adalah demi wajahmu. Anta maksudi. Maksud itu wajah ridho engkau. Mahabbataka, cinta, rasa asyik pada Allah. Mahabbah. Dan dalam pada itu sentiasa bermakrifat hanya Allah. Rasakan. Makrifat tu rasakan. Pandangan kita lebur dan tak ada, yang adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang nak dibawa dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita akan menjadi tenang, sakinah. Dan kita kemana pun kita pergi, kita tak lain. Kita akan bawa itulah. Kita dengan Allah hingga hilang keakuan diri. Mana di mana pun wahwa ma'akum ainama kuntum. Mana pun barang kita dah betul-betul dah tak ada keakuan diri. Dialah bawa kita ke mana pun, dialah bawa kita. Tentulah dia tu tadi tak tahu. Jadi kita merasakan dia tu tadi yang menguasai diri kita. Dia yang apa maknanya, dulu pernah saya cakap, maknanya ibarat menurun masuk Syekh Abdul Qadir Jilani, masukkan wali-wali dalam diri dia, seolah dia menurun, dia hilang, fanakan diri dia masukkan tu tadi. Itu. Ada yang kata tidak benar, ada yang katakan tadi ini tersalah. Jadi yang pentingnya kita kena tahu sebenarnya dia tidak masuk, tidak keluar. Jadi dia tetap ada. Tidak di luar, tidak di dalam. Allah tu meliputi atas segala sesuatu. Maknanya bukanlah dia di luar, tetapi dia meliputi atas segala, iaitu kekuatan sifat-sifatnya tadi. Dia mengontrol sekalian alam dia dengan sifat kekuasaannya tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kita merasakan benar-benar, di sinilah ya Allah, tak tahu nak diucapkan. Rasa asyik kita dengan Allah,
rasa khusyuk kita dengan Allah, rasa tenang kita dengan Allah, rasa bahagia kita berkehidupan dengan Allah. Di dunia lagi kita telah mendapat kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubina. Allah memberikan kemenangan yang nyata dan jelas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperkenalkan Allah, hingga tiadalah lagi rasa ada keakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dinamakan kemenangan. Dan orang-orang yang sama juga mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang keakuan diri, juga dia disebut oleh Allah mendapat kemenangan yang nyata dan jelas. Di dunia lagi dia telah mendapat kemenangan yang jelas dan nyata oleh Allah Subhanahu. Inilah anugerah yang besar yang Allah, rahmat dia dikurniakan kepada kita pada saat ini. Kita benar-benar beruntung kerana Allah telah dengan rahmatnya memilih kita, alhamdulillah. Sedangkan kita tidak ada daya upah, tak ada daya upaya langsung. Jadi Allah pilih, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawalah siapa-siapa yang belum lagi duduk dalam keadaan ini, maka berpindahlah segera. Kerana kita tidak tahu nyawa kita sebentar lagi, esok, lusa, minggu depan, kita tak tahu. Pokoknya yang pentingnya kita kena tahu umur kita makin menghampiri, lagi ke depan lagi menghampiri kepada kematian. Dari itu jangan kita maknanya membiarkan hidup kita ini menghampiri dan dekat dengan kematian, tapi kita tidak berubah, tidak mau mengubah kita punya pendirian kita, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar-benar. Dari itu fikirkanlah, kita kena mengorak langkah, berusaha betul-betul, kerana benda ini terlalu mustahak dan penting. Ini membabitkan perihal kehidupan kita di akhirat yang kekal abadi itu nanti. Jadi proses itu perlu kepada bersungguh-sungguh di dunia, berperang. Susah kan, berperang tak apa. Allah lah tempat harapan kita yang boleh menyelesaikan. Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu menguruskan. Serahkan kepada Allah kehidupan kita. InsyaAllah sentiasa kita akan rasakan bila kita dah serahkan diri kita 100% secara total kepada Allah, kita akan nampak setiap napas kita naik dan turun, setiap pergerakan kita, setiap diam kita, setiap melihat kita, setiap berfikir, semuanya kita rasakan dia semata-mata yang menyusunnya. Alhamdulillah, saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita minta pencerahan daripada Ustaz Al-Fadil, Ustaz Azai, pencerahan, dan juga saya Latif. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق آمنا يا سلام آمنا يا سلام آمنا يا سلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بفتوح العارفين. Dalam setiap zaman akan ada ulama-ulama yang masih hidup, yang meneruskan kesinambungan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil dia ialah la tazalu min ummati ta'ifina zahirina 'ala al-haq. La tazalu min ummati ta'ifatun zahirina 'ala al-haq. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap zaman tu tidak akan sirna daripada umatku sebuah kelompok ataupun jemaah
Taifah ni lebih kecil daripada jemaah. Dia boleh jadi hadis tu la tazalu min ummati jamaah zahirina 'alal haq. Itu pun al-jamaah pun adalah sejenis perkara yang tidak akan pupus panjang zaman. Yang tu dalil al-jamaah. Ada yang lain. Saya bukan nak bercakap pasal al-jamaah. Saya nak bercakap pasal taifah. Taifah ni maksud dia ialah benda yang lebih kecil daripada jamaah. Taifah ini dari segi bahasanya dia maksudnya kumpulan-kumpulan kecil yang sudah pasti dia bukannya menjadi ancaman kepada al-jamaah. Al-jamaah, para ulama salafus soleh, salaf dan khalaf menterjemahkan al-jamaah itu sekarang inilah kepada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah pada zaman salaf ialah para sahabat lah, yang dikepalai oleh 4 orang sahabat sebagai tongkat Nabi Muhammad SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kulluhum radhiyallahu anhu wa ardah. Kemudian selepas itu al-jamaah ini berterusan dan ulama-ulama khalaf sampailah ke hari ini sepakat menterjemahkan dia adalah merupakan ahli sunnah wal jamaah. Dan kepala kepada ahli sunnah wal jamaah ini, para ulama telah membungkus kemas dalam kitab-kitab akidah pengasas kepada ahli sunnah wal jamaah pada zaman khalaf, dikepalai oleh pengasasnya Syekh Al-Imam Abu Hasan Ash'ari, Al-Imam Al-Maturidi, seterusnya lah, Al-Imam Sanusi, Al-Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Baghdadi, dan nama-nama itu berterusan sampai ke hari ini. Mereka meninggalkan karamah yang besar. Karamah mereka ini boleh dinikmati sampai ke hari ini, iaitu kitab-kitab masterpiece mereka yang barakah. Bukti barakah mereka itu ialah kitab mereka itu diulang cetak. Sampailah ke hari ini mesin-mesin cetak masih lagi mencetak kitab-kitab mereka. Tidak terbilang lagi dah naskah yang dicetak. Contohnya seperti kitab Al-Ihya, kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang penuh berjasa. Tidak ada royalti dah kepada penulis, sudah pasti sudah wafat, malah kepada keluarganya, waris-waris dia pun tak dapat royalti. Punyalah ikhlas para ulama ini menulis. Para ulama ini telah pun wafat, lalu diteruskan oleh ulama-ulama arif billah, aulia yang berbaki atas muka bumi ini. Mereka ni adalah wakil Allah, wakil Allah. Bila sebut wakil Allah, mulalah orang tarik muka, terus cepat betul nak sesatkan. Wakil Allah dah. Ada dalil dia. Bahkan orang kaya itu pun adalah wakil Allah. Al-aghniya wukala'una. Orang kaya itu wakil kita, wakil kami, kata Allah. Al-aghniya wukala'una. Apa tidaknya ada orang yang tidaklah kaya tapi ada. Bahasa Melayu panggil ada ataupun berada. Maknanya ada something yang untuk dia boleh lakukan sesuatu atas muka bumi ini. Contohnya hamba-hamba Allah yang sudi berkongsi rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya, menginfak, mewakafkan, buat masjid, buat pagar, tambak tanah. Itu semua tu termasuk di dalam al-aghniya wukala'una. Maksud al-aghniya wukala'una ni,
Orang kaya wakil kami. Orang kaya pun dah jadi wakil Allah atas muka bumi, boleh melakukan sesuatu kebaikan, berjuta-juta kebaikan. Ini kan pula dia adalah ulama ar-rasikhun. Ini kan pula dia adalah awliya Allah. Lebih-lebih lagi lah wukala. Jangan cakap tak ada dalil pula. Itu semua usul fiqh. Nama dia taglib. Taglib ni maknanya kalau kita dah arak itu setitik pun diharamkan. Jadi maka jangan cakap itu setitik, segelas taklah haram. Ini saya tak tahu nak cakap apa. Kalau orang yang minta dalil yang cakap macam tu. Dalam ilmu usul fiqh dia namakan taglib. Maknanya jikalau dah setitik haram, maka secawan mimbabil aula. Memang haram lah. Jadi begitulah dia. Cara nak baca nas, cara nak baca dalil. Orang kaya pun jadi wakil Allah. Ini kan pula ulama yang benar. Ulama tahqiq, ulama yang hak. Bukan ulama su' ya. Ulama su' ni pula tu dia pasangan bagi ulama tahqiq, iaitu para ulama su' ini adalah sejahat-jahat makhluk di bawah kolong dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Dalil yang kedua, Rasulullah tanya kepada para sahabat, apakah kamu tahu kekhawatiran aku yang lebih lagi berbanding turunnya Dajjal, zuhurnya Dajjal? Para sahabat kata, Allah lebih tahu, Rasulullah lebih maklum. Jadi Rasulullah kata, al-a'immah al-mudillin, tokoh yang menyesatkan. Ramai asatizah menterjemahkan ulama yang menyesatkan. Kurang tepat terjemahannya. Al-a'immah al-mudillin ni maknanya tokoh yang menyesatkan. Bukan ulama saja. Ulama pun memang betul duduk dalam tu juga. Tetapi al-a'immah al-mudillin ini adalah merupakan lebih luas skop dia, betul, lebih umum. Maknanya dia kemungkinan tokoh politik dalam parti anda yang anda kagumi. Sekarang ni saya teringat, saya baru baca berita tadi, pagi tadi. Minta maaf sentuh bab isu semasa sikit. Rafizi nak appeal supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat beraksi dalam parlimen. Jadi dia susun gerakan, tulis surat kepada raja dan sebagainya untuk memastikan pemimpin dia ni, tokoh yang digilai dia ataupun dia punya, kita panggil apa, role model dia, qudwah hasanah dia ni dapat beraksi dalam parlimen. Saya nak cerita je di sini ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila kegemaran kita dunia akhir zaman ni, orang suka main bola. Yang bapaknya suka bermain bola politik, iaitu kepartian. Tidak pula kita katakan dia sebagai suatu pengkultusan. Tidak pula kita panggil dia sebagai satu ketaksuban. Padahal sebenarnya sama saja. Katakanlah ada sebuah tarikat yang sesat, dia begitu taksub kepada guru dia. Apa pun guru dia betul saja, tak ada salah. Dia usahakan naikkan guru dia ni jadi apa semua, dapat beraksi di alam masyarakat, di dalam negeri, dalam kampung, dalam negara. Dia naikkan guru dia. Kemudian orang kata dia taksub. Sebenarnya kalau kita tengok balik kegemaran ahli politik ni dalam menaikkan pemimpin mereka, dia adalah sejenis ketaksuban jikalau pemimpin mereka itu merupakan satu orang yang tersilap langkah. Taksub ni maksud dia begini, kita balik kepada asal. Maksud taksub ialah sokong juga walaupun salah. Kalau dia betul, kita sokong, dia tidak akan masuk dalam istilah taksub. Tidak akan masuk dalam istilah asabiyah. Contohnya, pemimpin dia ni betul, jadi dia sokong pemimpin dia ni. Itu bukan taksub. Itu bukan taksub. Yang taksub maksud dia kalau salah,
sokong juga, naikkan juga. Dalam arena permainan parti politik, undi juga. Ini sebenarnya taksub. Tetapi tidak ada seorang mufti pun yang kata itu sebuah ketaksuban yang batil. Tidak ada pula sama siapa yang menyatakan bahawa itu merupakan sebuah ulama-ulama ke yang menyatakan bahawa itu sebuah ketaksuban. Tak ada. Yang ada, kesian dekat ahli-ahli tarikat ni. Asyik-asyik mereka ni suka sangat disesatkan. Walaupun tidak ada salah apa yang mereka lakukan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya rasa simpati kepada orang tasawuf tarikat ni kerana seringkali menjadi sasaran anak panah jahiliah ni yang menyatakan mereka ni golongan-golongan sesat. Yang sesat tu tak apalah, yang betul-betul sesat tu memang ada. Akan tetapi tarikat-tarikat yang sesat itu saya ibaratkan sebagai ikan jerung di lautan luas. Adalah seekor dua yang makan orang. Tetapi malangnya masyarakat sekarang ni berkata bahawa keseluruhan ikan di lautan itu sesat. Jadi jangan makan ikan. Siapa yang rugi? Diri sendiri yang rugi. Diri sendiri yang rugi kalau cakap macam tu. Jadi begitulah diibaratkan hari ini. Dunia tasawuf, dunia tarikat, perguruan, kekeluargaan nur, kekeluargaan pengajian, haflah-haflah zikir. Begitulah dipandang oleh masyarakat akibat daripada dua arus. Pertama, arus kemodenan. Yang kedua, arus kewahabian. Hari ini sebut sikit kewahabian tu. Dulu di tempat saya di awal-awal tahun 80-an dulu. Saya masa itu duduk di kampung Sungai Kandis di Kelang. Tahun 70-an, 80-an, 90-an masih ada lagi. Di Sungai Kandis ni ada satu amalan yang baik bila masuk Maulud Nabi, 1 Rabiul Awal dah buat nasi ambeng dah. Ada talam-talam kampung Sungai Kandis. Talam-talam banyak. Diletakkan makanan, orang Perlis panggil bumbun talam tu. Orang makan sikit, lepas tu ambil daun pisang, bungkus-bungkus, bawa balik bagi anak bini makan pula kat rumah. Ambil berkat. Bila sampai rumah, ayah bawa balik berkat. Ayah bawa balik berkat. Ada nasi berkat, suka. Allah. Tuh, bila Maulid Nabi, ramai orang duduk kat masjid, imam baca sejarah Rasulullah. Baca marhaban, baca berzanji, menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada dua arus yang menghilangkan benda ni daripada kampung saya di Sungai Kandis tu. Jadi, pertama sekali arus kemodenan. Sibuk, masing-masing semua dah kerja habis, orang pun dah tak mai lagi. Yang kedua, mailah satu arus ni yang dinamakan arus kewahabian. Bila dia kata, benda ni tak boleh, benda ni bid'ah. Kita orang awam ni kita kata, bid'ah. Tak apalah kalau macam tu, tak payah buat, tak payah buat. Senang . Kalau di negeri kita ni, di kampung saya di Santan ni, ada harap-harap taklah jadi macam tu. Teruskan yang baik tu, baik. Yang batil tu lawan dengan kasih sayang, dengan ilmu, dengan mahabbah. Jangan jadi macam kampung saya yang dulu tu di Sungai Kandis. Dulu ada nasi ambeng Maulidur Rasulullah, dah tak ada. Di Perlis ni teruskanlah. Mudah-mudahan kita dibukakan hati kita untuk diberikan penglihatan untuk menyokong yang baik dan menyantuni yang jahat, yang batil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu sajalah dulu yang dapat diperkatakan pada pagi yang berbahagia ini. Kita doakan semoga para ulama, alim, aulia dipanjangkan umur oleh Allah, diluaskan rezeki, dikuatkan langkah, disihatkan tubuh badan, diwaraskan akal fikiran,
terus berjuang, diberikan ismah, ditambahkan karomah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa wa ibil fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayahnya, rahmatnya, kasih sayangnya dapat kita bersama-sama berkumpul di sini di dalam majlis agung Allah Subhanahu wa taala dan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan pada hari yang pada bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal, menyambut kelahiran Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itulah yang dikatakan keberuntungan kita mendapat jejak-jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang diperkatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi dan sehingga akhir ayat dia tu. Jadi benda ni alhamdulillah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia memanggil kita untuk apa? Untuk menceritakan tentang diri dia. Bukan untuk tentang cerita kita, tak. Semua tentang cerita dia aja. Itu yang sebenar-benar orang yang betul-betul ahli-ahli yang betul-betul meyakini mengimani yang sebenar-benar kalimah la ilaha, kalimah sakti la ilaha illallah. Jadi perjalanan kita sebenarnya telah sempurna diaturkan oleh Allah. Disebabkan apa? Disebabkan inilah ikutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita ikut. Ikut sampai yang dikatakan dinding zat tadi tu. Bukan mengkaji zat tapi dinding zat. Sebelum ni pun diperkatakan, saya pun cakap dalam talk sebelum ni, bila dengar ustaz cerita tentang apa wali-wali Allah lah kan, wali-wali Allah bawa benda ni dah lama, Allah kerdilnya saya kan. Tapi alhamdulillah itulah satu nikmat, walaupun kecil, walaupun dia katakan percikan yang dikatakan untuk kita yang diberi Allah Taala hidayah tu, saya amat bersyukur. Kalau diberi kesesatan, apatah lagi kita sampai kita tak tahu kan. Manusia yang berada dalam kesesatan apabila dia tak tahu, tak kenal siapa pencipta dia, itu yang kesesatan sebenar. Itulah orang yang sesat sebenar. Jadi saya nasihatkan kepada orang-orang yang di luar sana yang sentiasa nak menyatakan perkara-perkara yang tak masuk akal lah, kata senang cerita lah kan. Kita malulah dengan orang-orang alim, ulama Rabbani, saya cakap bukan ulama su. Kita ni kena malu dengan ulama-ulama Rabbani ni. Dia bawa benda ni, dia nafikan keakuan diri dia. Makom dia tu kita kena tahu. Kan, kalau dia makom Allah Taala bagi dia makom macam tu, kita tak sampai ke tahap tu, kita tak boleh nak judge orang tu, tak boleh. Maknanya kita kena menghargai apa yang disampaikan. Bersyukur kita Allah Taala hantar dia untuk disampaikan perkara-perkara sebegini, untuk kita tak tersesat jalan. Semua orang boleh boleh dikatakan buat dalam kehidupan harian ni, tapi kehidupan yang lebih baik apa dia? Itulah menafikan keakuan diri kita. Itu Allah Taala memandang kepada ahsanul amala. Jadi saya syorkan kepada mereka yang nak katanya nak memperjuangkan tentang agama kan, perkatakan, isukan yang paling besar sekali orang yang sesat kan, yang sesat saya cakap isukan yang seperti Eli tu kan, Eli yang penyokong tega LGBT. Kita isukan yang paling besar yang tu. Itu je kita cerita dalam YouTube ke apa kan. Itu je kita cerita. Jangan ceritakan tuan-tuan guru yang cerita tentang bab agama ni, bab mentauhidkan Allah ni. Itu jangan ambil tahu. Itu posisi mereka. Posisi yang untuk menaikkan kita Islam, menaikkan agama, mengagungkan Allah. Itu tak berani kita
Berani kita nak cop orang tu sesat kan, berani kita, jangan berani-berani kan. Nanti Allah turunkan sesuatu bencana, nanti susah kita pula menyesal pula nanti kan. Jadi tapi orang-orang sebegini tak pernah nak doakan yang tak baik, semua dia mendoakan yang baik semua. Tapi tuan-tuan kena beradab lah kan. Tuan-tuan kena beradab, yang nak cakap yang sebegitulah. Mungkin tuan-tuan dengar apa yang saya cakap ni, teruskan perjuangan nak menegakkan agama tu. Tu orang yang dekat kelab-kelab malam tu ke apa ke kan, cakap itu lebih sesat lagi. Itu maksudnya gitulah. Saya perkaitkan sikit-sikit lah. Jadi itulah yang dikata, yang diperkatakan tentang kesedapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keasyikan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita tenggelam. Nafi keakuan diri kita, baru kita yang dikatakan apa tu, ahsanu amala. Ahsanu amala tu sentiasa menyatakan semua yang banyak ni kepada yang satu, yang tu esa, mengesakan segala sesuatu. Itu sebenarnya apabila dia dapat sebenarnya olahan tu, alhamdulillah lah, dia akan sentiasa istiqomah, yang seperti Sayyidina Abu Bakar beritahu, istiqomah dekat dalam ni. Bila dia istiqomah dalaman ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan atur semua hidup dia, atur semua. Dia nak asyik dengan Allah tu, Allah Ta'ala akan atur. Asyik tu maknanya seperti mana Allah Ta'ala asyik pada diri dia sendiri. Itulah maksudnya kita bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rindu serindu-rindunya, cinta secinta-cintanya kan, kasih sekasih-kasihnya. Allah Ta'ala curahkan di situ kasih sayang Allah Ta'ala. Moga-moga kita ni hidup dalam kelompok kehidupan kita ni, hendaklah kita sentiasa berkasih sayang, Rahman Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan sama-sama, walaupun dalam keadaan fajama'nahum jam'a ni, sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jalan yang sebenarnya. Cari mereka yang tak ada guru tu, guru ni banyak, tapi cari guru yang boleh bimbing hati kita kepada Allah. Yang syariat tak apa, ada guru-guru dia, tak apa. Tapi yang untuk bimbing hati kita ini kepada Allah, ma'rifatullah tu, hakikat wal ma'rifat, cari yang sebenar-benarnya, ada gurunya. Orang-orang kaum-kaum muda, siapa-siapalah yang dengar ni, cari. Kalau dah ada guru tu, teruskan perjuangan. Teruskan perjuangan, bukan perjuangan apa? Perjuangan dalam ni. Bukan mudah nak lawan dalam ni, tapi itulah. Bila dapat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, dia akan dapat insya-Allah. Jadi teruskan perjuangan yang dikatakan perjuangan memerangi dalaman ni, hawa nafsu, keakuan diri ni. Insya-Allah saya doakan sama-sama. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang telah diucapkan oleh teman kita, sahabat kita, saudara kita, Ustaz Ahmad Al-Zai, Syekh Ratib, semua tu daripada Khatir Rabbani, daripada lintasan-lintasan, daripada yang suci, yang kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi. Alhamdulillah, tak lain saudara kita tu, teman-teman kita, mengajakkan kita sama-sama mengesakan Allah. Tiada perkataan yang lebih baik dengan perkataan-perkataan mereka tadi. Yang sama-samalah kita tersentuh dengan perkataan-perkataan yang suci, yang kudus, yang ikhlas itu tadi kepada rohaniah kita, untuk kita bersemangat untuk sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Tidak ada lain. Itulah kemanisan iman. Lazatnya kita berkehidupan dengan Allah SWT, hingga kita mengesakan Allah. Kita tidak merasakan kita, tetapi dialah sebenarnya mengesakan dirinya sendiri. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasihlah atas perhatian semua, dan mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan hari keakuan diri. Wa'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.